bawah satu tajuk daripada 5 ni. Okey, daripada tajuk yang kelima ni sampailah ke-14 tingkatan 2, tajuk dia yang isi padu geometri tu. Okey, pelajar tingkatan 2 dia dah ingat lah apa benda dia belajar. Cikgu tak ingat tajuk berapa. Okey, lepas tu yang ni sekejap lagi nak gunalah ni. Ni tingkatan 1. Ni tingkatan 1. Okey. Ni tingkatan 2, bulatan, ni pun tingkatan 2. Okey. Yang ni, yang 2 ni, dua-dua ni dah dibawa ke tingkatan 5. Okey. Dah dibawa ke tingkatan 5. Sebelum ni ada dekat tingkatan 3. Sekarang ni dah KSSM dia dah dibawa ke tingkatan 5. So dah digantikan dengan rumus lain. Okey. Kita mula dengan soalan bahagian A. Soalan bahagian A ni, sebenarnya cikgu nak bincang bahagian C. Sebab bahagian C tu nak fokus banyak sikit lah. Bahagian A ni hujung nanti cikgu bagi jawapan. Okay. So awak tolong kira. Kalau pelajar yang dah buat, dia boleh check lah. Cikgu nak fokus kepada soalan bahagian C. Sebab kalau awak tanya kenapa, bahagian A ni 20 markah. Bahagian B pun 20 markah. Kalau awak betul semua, bahagian A dan bahagian B dah memang confirm lulus 40 markah. Tapi boleh ke betul semua? Tu soalannya, tu boleh ke betul semua? Tu yang pertama. Okey? Kalau target awak nak A, bahagian A ni, biasakan awak dapat 17. Termasuk bahagian B. Bahagian B soalannya macam ni. Okey? Bahagian B soalannya macam ni. Ni soalan yang betul salah ni. Okey. Cikgu mulakan hari ni dengan bahagian B. Okay, sebab bahagian A tu pengiraan dia lain sikit bahagian B. Cikgu nak fokus pada awak sebab cikgu nak terangkan apakah konsep mudah dalam form 1 yang awak kena ingat. Cikgu sebut mudah ni, benda tu senang tetapi pelajar selalu lupa dan buat silap. Okay, pelajar selalu lupa dan buat silap. Okay, senang. Sebab tu namanya mudah. Okay, yang pertama. Soalan yang pertama dia tanya, dua-dua ni poligon ke tidak? Okey, dua-dua ni poligon ke tidak? Okey. Kalau pelajar tak tahu apa itu poligon, apa ciri-ciri poligon, dia hentam je lah jawab. Ya atau tidak nak tulis yang tu kan? Okey. Jawapan dia dua-dua ni tidak. Dua-dua ni bukan poligon. Kenapa? Okey, yang pertama. Yang ini masalah dia di sini. Poligon, okay, poligon sekurang-kurangnya 3 sisi lah. Okay, sekurang-kurangnya 3 sisi. Dia tak boleh ada lengkung. Okay. Dia tak boleh bengkok-bengkok macam ni, tak boleh. Tu kesilapan dekat bahagian ni. Ini tidak sebab dia ada lengkung. Okay. Yang ni tidak sebab dia rongak. Tak bertutup. Poligon dia mesti macam dalam pagar. Tutup habis. Okay, tutup habis. Ni sebab tak bertutup ni. Sebab tu dia bukan poligon. Tu yang cikgu cakap, bendanya mudah. Kalau awak tak ingat apa itu poligon, awak cuma ingat poligon ni segi 4, segi 3, pentagon, heptagon. Awak ingat yang tu je. Tapi awak tak ingat apa ciri poligon yang pertama. Okay? Ni ciri poligon. Belum lagi sebut poligon sekata. Okay? Ni yang kedua. Dia tanya, nyatakan sama ada rajah yang bawah ni poligon ke tidak. Tapi dia suruh bulat. Yang ni kita tulis lah. Okay. Yang ni dia suruh tulis ya tidak, kita tulislah tidak. Okey? Tulislah tidak, tulis elok-eloklah. Tidak kan? Allah Akbar. Okey? Yang ni dia suruh bulat, sebulatlah. Yang ni ya, dua-dua ya. Kenapa ya? Nanti awak kata, cikgu ajar sebelum ni poligon segi 4 kan? Segi 3, lepas tu pentagon macam ni kan? Tapi bertutup lah. Kenapa bintang-bintang ni semua ya? Asalkan sisinya garis lurus, cikgu ulang. Asalkan sisinya garis lurus, dia cantum tak ada rongak, dia namanya poligon. Okey? Yang awak sebut yang benda ni segi 4, pentagon semua ni, yang sekata tak sekata tu lain. Okey? Sekarang dia tanya poligon je. Tu yang cikgu cakap, poligon pun awak kena kenal. Poligon ni basic dia apa? Poligon ni sisi dia mesti garis lurus. Okey? Mesti garis lurus. Dah dapat dah?
2 markah, 2 markah. Kalau kita kenal apa itu poligon. Untuk form 1 tak susah pun nak tanya dia yang ni je. Basic yang mula-mula. Belum lagi berbentuk pengiraan. Okey, muka surat yang berikutnya. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni tajuk apa? Kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 3. Okey. Soalan yang macam ni, bahaya dia. Ni soalan yang macam ni, cikgu sebut bahaya dululah. Bahaya dia, pelajar memang boleh tekan kalkulator. Cikgu ulang. Pelajar memang boleh tekan kalkulator. Dia tekan pek, terus dia tulis jawapan kat sini. Okey? Sudah. Dah jadi balik dah pen ni. Sekejap Allahu Akbar. Sekejap. Okey? Sorry. Dalam bahagian ni, kalau pelajar ni, kalau awak tekan kalkulator tak ada masalah. Terus dapat jawapan kat sini. Jawapan ni pula, dia tak cakap pun nak pecahan ke perpuluhan ke, tak kisah. So, kalau dalam soalan ni, dia tak cakap pun nak jawapan dia pecahan atau perpuluhan. Dua-dua boleh jawab. Tak ada masalah. Okey? Tetapi, untuk PT3 ataupun menengah rendah, kalau markah dia 4, cikgu ulang kalau markah dia 4, yang sini kena betul, yang sini kena betul, yang sini kena betul. Baru yang ini dikira betul. Bukan dikira betul, diberi markah. Cikgu ulang. Yang atas ni 1, 2, 3, 1, 2, 3 ni mesti dapat markah dulu. Barulah semua yang bawah ni dapat markah. Tu bahaya dia. Kena tengok markah bila nak jawab. Jadi, step pertama untuk soalan yang ni. Bila dapat macam ni, ini adalah nombor bercampur. Dalam pecahan ada 3 kategori. Pecahan wajar, pecahan tak wajar, proper fraction, improper fraction, mixed number. Nombor bercampur. Ni nombor bercampur. Okey? Bila nombor bercampur nak selesaikan tak boleh macam ni. Contoh dia kalau cikgu bagi kat awak 4, 16 per 25. Okey? Punca kuasa 2. Bila awak selesaikan 4 punca kuasa 2, 2. 16 punca kuasa 2, 4. Ini 5. Kalau kebetulan betul rezeki awak, tapi salah caranya. Cikgu ulang. Salah caranya. Jadi, bila dapat nombor bercampur, kena tukarkan nombor bercampur ni jadi improper fraction. Pecahan tak wajar. Apa itu pecahan tak wajar? Okey. Ada nombor dekat atas, katalah nombor dekat atas 5. Nombor dekat bawah 6. Ni proper fraction, pecahan wajar. Maksudnya nombor yang atas kecil daripada nombor yang bawah. Okey? Pecahan tak wajar sama atau macam ni. Ni pecahan tak wajar. Yang atas ni sama dengan yang bawah ataupun lebih. Tu namanya improper fraction atau pecahan tak wajar. Sekolah rendah dah belajar. Cikgu ulang balik nak bagi awak ingat betul-betul. Okay. So yang ini nak tukar macam mana? Ada pelajar yang dia lupa cuti ni makan apa tapi lupa kan? Okay. So 3 per 8. Yang ni dengan ni darab. Darab 8 pula. Cikgu pun mabuk dah. Okay. Yang ni darab. 8 darab 3, 24. Dah dapat jawapan tambah. So dia akan jadi 8 darab 3 tambah dengan 3. Jadi 8 darab 3, 24 tambah 3, 27. Tulislah 27. Satu markah dapat. Okey. Lepas tu baru guna kalkulator yang ni boleh dah guna. Tak ada masalah. Punca kuasa 3 bagi 27. Boleh je tekan kalkulator ni kat punca kuasa 3 kan. 27. So awak dapatlah 3. So tulislah 3. Yang bawah ni dapat apa? Punca kuasa 3 dapat 2. Tulislah 2. Sampai sini awak nak guna kalkulator tak ada masalah. Okay, ni sebab yang ni bahagian B. Sampai sini nak guna kalkulator boleh tekan pun. 1.3 darab dengan 3 per 2 dapat kalkulator. Tekan kalkulator dapat kan? Lepas tu dah dapat jawapan dia, awak tekan lah. Kalau kata awak dapat jawapan yang awak tekan sama dengan, awak tekan ni. Kuasa dengan 2. Okay, kuasa dengan 2. Tekan ni dulu, dah dapat jawapan, kuasa dengan 2. Boleh tak macam tu? Tak kisah pun. Ataupun ada lambang dekat kalkulator, lambang ni. Okay, lambang ni. Kuasa 2 ni. Ni kuasa 2. Jangan lupa Dan awak akan dapat jawapan dia
Kalau awak nak buat jawapan dalam pecahan pun boleh, perpuluhan pun boleh. Tak ada masalah sebab soalan ni tak bagi arahan jawapan dalam bentuk apa. So kalau dalam perpuluhan ni lah jawapan dia 0.7. Sampai panjang jela kan. 2 boleh, 3 boleh. Kalau nak 4 pun tak ada masalah sebab tak ada arahan. Okey, 4 markah kat mana? 1, 2, 3, 4. Okey. Katalah yang ni awak tersalah tulis. Awak pergi tulis 4 tapi jawapan bawah ni betul sebab tersalah tulis. So automatik yang ni dia tak bagi markah. Tu je saya nak bagi tahu. Jangan cuai. Okey. Salah satu faktor nak dapat A bukan sahaja pandai tapi jangan cuai. Okay. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni tahu, cikgu dah cek soalan dia print banyak kali pun sama, dekat sini tak keluar. Jadi dekat sini lambang dia tolak Lambang dia tolak. Okey, cikgu letak lambang dia tolak. Okey, dia tanya. Ni tajuk 6, persamaan linear. Soalan dia tanya. Yang mana satu, kena pasti yang bawa ni A, B, C, D 4 markah kan? Yang mana satu persamaan linear. Okey. Yang ni tak. Bukan persamaan linear. Kenapa? Sebab ada kuasa 2. Okey. Persamaan linear tak boleh kuasa untuk dia punya pemboleh ubah. Huruf yang ada tu tak boleh kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4. Dia kuasa 1 je. Kuasa 1 tak tulis macam ni. Macam ni kuasa 1. So sebab dalam awak punya ni, dalam awak punya persamaan ni ada sini kuasa 2, so ini bukan. Yang ni kuasa 3 pun bukan. Okey? Yang ni pun bukan, dia kena duduk seorang-seorang diri. Okey? Dia kena duduk seorang-seorang ni. Pemboleh ubah tu dia kena seorang diri. Kalau dia tulis 9M tambah ataupun tolak 9N sama dengan negatif 10M, yang ni ya. Cuma pelajar kena ingat yang ini persamaan linear tapi 2 pemboleh ubah. 1M, 1N. Tu lain. Dia ada sebut berapa pemboleh ubah. Sekarang dia tanya persamaan linear je. Macam ni bukan. Okey? Yang ni je. Ni satu je ya. Yang lain tu bukan. Ni basic Untuk pelajar, cikgu bukan promote YouTube tak. Tapi kalau pelajar, awak tak ada masalah internet, untuk cikgu pun join. Okay? Cikgu pun dengar cikgu-cikgu hebat yang dalam satu grup tu, grup SMS IU tu yang dia ada online tuition tu, cikgu pun dengar, cikgu pun suruh anak cikgu join juga sebab baguslah. Okay, kalau untuk dia buat topik algebra ni, kalau awak join hari Sabtu pukul 5.30 online. Okay, boleh ulang lah, maksudnya awak boleh tengok. Boleh feedback kat situ kan. Dia memang tengah mengajar algebra yang basic, memang best. Untuk yang lemah tu memang dia, insyaAllah dia boleh dapat lah. Okay, soalan berikutnya. Soalan yang keempat. Okay, soalan yang keempat. Ini sudut. Okay. Sudut. Tadi cikgu sebut pasal sudut kan? So, sudut tirus, sudut tegak, sudut cakar, sudut refleks. Sebelum kita jawab, cikgu terang dulu. Cara kita nak kenal pasti sudut. Yang pertama, daripada 0 darjah sampai 90 darjah. Sebab 90 darjah yang ni. Ni 90 darjah kita label macam ni. Yang ni awak kenal sudut tegak. Okay. Ni awak kenal sudut tegak. Sekolah rendah dah belajar. Jadi dekat sini yang lebih besar daripada 0 kurang daripada 90. Okay. Sampai 89.99 je. Tak sampai 90. Ini adalah sudut tirus. Okay. Sudut tirus. Okay. Yang kedua. Daripada 90 sampai 180. Ni revision ni. Okay, revision. 90 sampai, ni sudut apa? Sudut cakar. Okay. Nama dia sudut cakar. Dia, kalau 90 sudut tegak. Kalau 180 sudut pada satu garis lurus. Ni 180 darjah. Dan yang terakhir sekali, dia lebih besar daripada 180 tetapi dia kurang daripada 360. Ni sudut apa? Ni sudut refleks. Okey, sudut refleks. Okey. Sebab yang ni sudut pada satu garis lurus,
Yang ni sudut pada satu bulatan. Bulat ni 360 darjah. Jadi awak tahu yang sisi dia ni sudut tegak, sudut pada satu garis lurus, sudut refleks. Sudut refleks pula. Sudut pada satu bulatan. Okey? Tiga ni dah nama khas dia. Dia memang nilai itu je. Jadi yang ini sudut refleks, sudut cakar, sudut tirus, nilai dia banyak. Jadi awak, bila cikgu dah bagi macam ni, awak dah boleh jawab dah. Yang mana? Kalau 218, okey? 218 lebih besar daripada 180. So jawapan dia sudut refleks. 140 dia lebih besar daripada 90 dan dia kurang daripada 180. So yang ni sudut cakar kan? Okey. Awaklah tulis cantik-cantik. Cikgu tulis comot tak apa. Okey, yang ni dia kurang daripada 90. Ni. Automatik tahu sudut tirus. Okey. Fokus Kalau katalah cikgu tengah mengajar ni laju sangat, nak tanya, tekan mic je. Ataupun awak mesej dalam chat ni, awak mesej. Okey. Okey, soalan yang kelima. Okey. Dia kata tentukan sama ada, tengok markah tengok markah. Soalan ni kena tengok markah. Soalan ni 2 je tapi markah dia 4. Bermaksud satu soalan tu 2 markah. Tak boleh menjawab ya tidak. Kalau awak jawab ya tidak, kosong terus. Okey? Sebab soalan dia 4 markah. 4 markah bila dia tanya awak kena tunjuk kenapa ya. Okey. Yang ni cara dia awak bahagilah. Okey? Yang A. Kita tulis sini A. 80 bahagi 5. Sama dengan berapa? 8 kali 1, 5 1 5, lebih 30. Okey, 16. So, dapatlah 16. Maksud dia, 80 ni boleh dibahagi dengan 5 tanpa baki. So, menunjukkan 5 ni adalah faktor bagi 80. Ataupun, 80 tu adalah gandaan bagi 5. Tu terbalik daripada yang faktor lah. Okey. Kalau yang ni pula awak bahagilah. Kalau bahagi-bahagi, dapat baki. So, yang ni bukan. Kan? 118 bahagi dengan 28. Awak boleh pergi kalkulator pun. Kalau awak bahagi macam tu, Kalau awak tulis 118 bahagi dengan 28, awak tulis jawapan dia. Berapa perpuluhan bla 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 bla. Jadi kat sini, awak tahulah ada baki. So tulislah bukan. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Cuma awak kena tunjuk. Kalau faktor dia tak ada baki ataupun dia dapat jawapan nombor bulat. Kalau dapat jawapan 3.5. Ni maksudnya baki lah ni. Okey? Tu maksud dia. Baru dapat 2 markah. Satu markah tunjuk ni. Satu markah jawapan ya tidak tu. Habis soalan ni. 20 markah kita dah dapat. Okey, bahagian C. Sambil kita buat, cikgu akan terangkan juga macam mana cara awak nak faham soalan. Sebab yang ni cikgu dah sebut tingkatan 1. Bila cikgu sebut tingkatan 1, pelajar tingkatan 3 dah lega sikit lah. Dia boleh bayangkan ni tak ada kaitan dengan indeks dia, tak ada kaitan dengan bentuk piawai dia. Okay? So yang ini, soalan macam ni tak pernah naik untuk awak Tapi soalan yang ni familiar untuk PMR dulu. Yang dulu memang benda ni lah, kena mahir. Okay. Dalam ni, soalan ni nampak simple. Tapi soalan ni sebenarnya aras tinggi. Okay. Sebab awak nak apply apa yang awak faham. Ini form 1 Ini form 1. Jadi kalau dalam ni, awak nampak macam mana 1.4 ni nak jadi 0.14. Okay, dalam kepala kita kena fikir yang tu dulu. Macam mana 1.4 tu, okay, nak jadi 0.4. Nak jadi 0.4, awak kena bahagi dengan 10. So cikgu tulis. Sebab dia bagi yang ni. Dia tanya yang ini. Nanti awak kata, cikgu, apa masalah? Picit je kalkulator. Picit kalkulator, gedebung, habis lah. Tak ada markah lah. Okay, tak ada markah. Markah dia 3. Bila markah 3, kena ada jalan kerja. Satu cikgu cakap, untuk dapat A, bahagian C ni, memang sangat penting. Sebab dia 60 markah. Tolak je, kurang je 20 markah bahagian C, awak dapat 40, yang sana penuh. Atas-atas line je. 80 markah. Belum tentu jadi A, kan? So, kena ingat betul-betul. Jadi, cara dia nak jawab dia, awak akan tulis 1.4 bahagi dengan 10. Okay? Kuasa 2. Kan? 1.4 bahagi dengan 10. Ni, 1.4 bahagi dengan 10. Sama dengan 0.14. Dia nak
Ni kan kuasa 2 kan. Dia nak yang ni kuasa 2. So letaklah kuasa 2. Apa masalah? Letaklah kuasa 2. Sama dengan okay, 1.4 kuasa 2 bahagi dengan 10 kuasa 2. Okay, 1.4 dah diberi. Dia dah beri yang ni. 1.4 kuasa 2 adalah 2. Awak jangan tekan kalkulator sebab nanti keluar jawapan lain. Dia dah beri nilai itu. So bahagi dengan 10 kuasa 2, 100. 2 bahagi 100 dapat 0.02. Tingkatan 3 pun cikgu tak pernah tunjuk lagi contoh macam ni. Okay. So tengok betul-betul. Sebab nanti kalau naik dalam peksa awak nampak cikgu guna teknik apa. Okay. Dia suruh guna diberi yang ini. Untuk soalan matematik dia tak ada nak saja-saja bagi. Dia bukan pesen sedekah amal jariah tak. Dia bagi awak kena guna. Dia beri yang ni awak kena guna untuk jawab yang ni. Bukan saja si suka. Kalau kata, alah cikgu tekan kalkulator dapat je nilai dia. Kalau awak tekan kalkulator 0.14 kuasa 2. Okay, awak akan dapat 0.0196. Nanti awak kata, cikgu kenapa tak sama dengan ni? Ni kalau awak bunda kan. Okay, awak tekan kalkulator dapat ni tau. Cikgu ulang. Kalau awak tekan kalkulator. Okay, cikgu ulang. Kalau awak tekan kalkulator 0.14 kuasa 2, awak akan dapat 0.0196. Confirm awak akan tulis jawapan ni. Sedangkan yang ni dia dah siap-siap bundar. Okay. Bila bundar je dekat sini. Bundar je dekat sini kan. So jadi sama dengan 0.02. Jawapan dia yang ni. So sebab tu cikgu cakap. Jangan semua bergayut dengan kalkulator. Nanti markah awak kosong. Okay. Tengok betul-betul Kalau boleh, ulang lagi buat. Okay. Untuk form 3 lah. Okay, hitung nilai bagi setiap yang berikut. Dekat penghujung nak habis kelas nanti. Okay. Cikgu akan masukkan satu buku nota ringkas untuk awak belajar. Okay. Flip So awak mudah dah boleh buka dekat telefon awak. Bila nak ulang kaji dah boleh buka nota kat situ. Okay. Boleh buka dan nota kat situ. So tengok betul-betul senang nak guna nanti. Nak buat locus macam mana. Nak buat cuma ada tajuk tertentu belum lagi dimasukkan lah. Dah banyak dah dalam tu. Nak lukis, nak buat apa benda banyak dalam tu. Okay. Soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2. Bila markah dia 2. Ni markah dia 2 Setiap satu, bila markah dia 4, dekat sini 2, kat sini 2 lah. So yang ni tak ada masalah. Awak boleh picit je kalkulator terus. Awak boleh tekan terus kalkulator. Kalau yang tak mahir, tekan ni lambang punca kuasa 3. Kena letak kurungan. Okay. Ni cara tekan kalkulator. Kena letak kurungan. 125. Awak nak letak bahagi boleh. Awak nak letak lambang ni pun boleh. A, B per C. 512. Okay. Yang ni dulu. Kalau nak guna kalkulator, awak tekan yang ni dulu. Awak tekan yang ni akan dapat. Ni A. Kita tulis kat bawah Ni untuk soalan A. Okay. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat untuk yang ni Awak akan dapat 5/8. Yang ni kena tulis. Kalau tak tulis yang ni, terus jawapan kosong. Okay. So lepas tu awak dapatlah jawapan dia. Pergi dekat kalkulator dapat jawapan dia berapa. Okay. So bahagikan dapatlah. Katalah. Okay. Katalah cikgu nak canggih sikit. Cikgu nak canggih sikit pengiraan cikgu. Cikgu tukar yang ni. Cikgu tukar 45 ni jadi 48. Okay. Cikgu tukar ni cikgu tukar. Cikgu tukar 45 ni jadi 48. So dekat 45 ni cikgu tulis 48. Allah. Cikgu tulis 48. So nampak cantik sikit lah. Bagi dengan 8 dapat 1. Bagi dengan 8 dapat 6. 5 dan 6, 30. Nanti awak tanya cikgu, kita orang tekan kalkulator keluar lain. Yelah sebab cikgu tukar ni jadi 48. Tu je. Okay. Soalan B. Satu markah dekat sini. Satu markah dekat sini. Kalau awak tanya satu markah yang cikgu tik ni, sebenarnya satu markah kat sini. Okay. Cikgu nak tanya. Ya sayang. Kenapa cikgu tukar 48? Cikgu tukar 48 ni sebab cikgu nak nombor bulat tu je.
Kalau tidak, jawapan Oh, dia pecahan. Tu je. Tak ada masalah, Amir. Betul kan, cikgu. Amir? Kasih. Ha, Betul-betul. okey, bagus. Okey, cikgu tukar ni bagus Amir tanya. Cikgu tukar ni sebab cikgu nak jawapan dia nombor bulat je. Kalau jawapan dia pecahan lah. Jawapan dia pecahan 225/8. 225 kok. Gitulah. Tak ada masalah pun. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua pun sama. Awak picit ni, picit kalkulator punca kuasa 3 benda ni. So, awak akan dapat 0.93. Darab dengan 100. Yang ni kena tulis. Satu markah baris ni. Lepas tu jawapan dia 93. Okey. Satu markah. Ni satu markah lagi. Dua markah. Boleh Okey. Nisbah kadar-kadaran. Okey. Nisbah kadar-kadaran. Sebenarnya cikgu-cikgu dah sediakan 150 soalan untuk awak. Untuk form 1. Tak tahulah awak larat ke buat ke, muntah hijau ke. Okey. Tapi kita orang tapis lah. Maksudnya, boleh bagi soalan tu, cuma bincang Isnin nanti insyaAllah nak bincang. Okey. Sebab kalau nak hantar print lambat, sekolah lambat. Okey. Ada masalah dengan, sebab kan semua yang bekerja pun work from home gila-gila pergi kerja. Okey. Sebab lebih diutamakan kepada nak result ataupun sedia bahan untuk kita terima. So, kami bagi je dekat grup. Tak payah print lah, banyak kan page dia. Cuma cikgu akan bagi tahu kena buat nombor mana. Okey, untuk soalan nisbah kadar-kadaran, cikgu ulang. Nisbah ni, yang ni, kalau cikgu tulis A nisbah B. Okey, A is to B. Maksudnya awak ni sama juga dengan A per B. So, soalan ni pun kita buat bentuk yang sama. 7 nisbah 6, kita tulis macam ni, sama dengan 42 per dengan P. Lepas tu darat silang lah. Darat silang. Ni pergi sini. Kan? Macam tu darat silang kan awak buat kan? Jadi P sama dengan 42. Yang ni kan bahagi. So darab dengan 6 per dengan 7. Picitlah kalkulator awak tu. Dapatlah 36. Bagi dengan 7 dapat 1. Bagi dengan 7 dapat 6. 6 darab 6, 36. Markahnya 3 dekat mana? Tulis ni satu markah, ni satu markah, ni satu markah. Ada pelajar tanya, boleh tak jawab cara lain? Boleh. Okey, ni cikgu tunjuk cara proper. Cara yang betul lah. Cara yang betul. Cikgu tak kata cara lain tak betul sebab dia 3 markah, nak cari kat mana kalau awak main tulis sebarang je. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, ada pelajar dia jawab macam ni. 7 macam ni 42 P. Ni salah satu cara lain. Okey. So 7 ni nak pergi ke 42 kena darab dengan 6. Jadi nak jadi P 6 pun darab dengan ni pun kena darab dengan 6. So dia tulislah P sama dengan 6 darab 6. Okey. Cara ni pun diterima. Tapi awak kena tunjuk benda ni, kena tunjuk. Satu dekat awak tunjuk ni, satu dekat sini, last kali jawapan dia lah. Ni dua cara yang cikgu nampak ni lah. Kalau cara lain tu merepek tu nanti kepening kepala cikgu nak tanda kan. Okey? Kalau 3, cara 3 lah, susun cara 3 macam mana. Hari ni memang lebih benda yang mudah sebab nak ulang kaji form 1 je. Nak bagi pelajar nampak dari form 1 ni nak bawa ke form 2, nak bawa ke form 3 apa dia. Okey. Page yang berikutnya. Okey, soalan ni. Ni soalan ni sampai ke minggu ke berapa tah masih lagi pelajar-pelajar dekat Malaysia ni menengah rendah masih lemah lagi algebra dan linear. Ni linear. Okey, ni linear. Sebutan serupa. Cikgu ulang. Ini sebutan serupa. Ni satu sebutan, ni satu sebutan, ni satu sebutan. Kenapa sebutan serupa? Sebab dia punya pemboleh ubah D sahaja. Ni tiga-tiga ni sebutan serupa. Bila sebutan serupa umpama apple lah. Apple merah dengan apple merah. Duduk satu grup. Boleh campur sekali. Kira pun sama je akan sebut apple merah juga. Kalau dalam ni ada E. So E tu apple hijau. So kalau kita tambah tetap apple hijau. Dia takkan jadi apple merah. Macam tu So dia sebutan serupa tu. Like term tu sama bendanya. Jadi kalau awak tengok benda ni sama dengan kalau cikgu tulis macam ni. Katalah cikgu tulis 5 tambah
5/9. Tolak 4/9. Awak tak, oh senang, cikgu boleh selesaikan. Tapi ni sebab ada D. Tak ada masalah. Benda yang sama, awak buat dalam kurungan macam ni, letak D kat luar. Kalau awak darab, 5 darab D, dapat 5D. 5/9 darab D, 5/9D. Tolak 4/9 darab D, tolak 4/9D. Tak ada masalah pun. Tapi tak boleh join dengan ni. Yang ni seorang diri. Okay? So, cara nak jawab yang ni, awak akan tulis yang tu lah. Sama dengan, cikgu tulis elok-elok Sama dengan 5, tak nak bagi awak confuse. 5/9 tolak 4/9. D dekat luar tambah 1. Okay? Lepas tu, samakan dia punya penyebut, denominator dia, penyebut dia, bawah ni 9. Okay? Yang ni tak ada masalah sebab 9 kan? Yang tu salin balik je. D ni biar kat sini, ni biar kat sini. Jadi, 5 ni sebenarnya per 1. 1 darab 9 dapat 9. 5 darab 9, 45. So, selesaikan dalam kurungan. 45 tambah 5, 50 tolak 4. Jadi, 46. Okay? 46/9 D. Tak ada masalah pun. Biar je jawapan dia macam tu. Okay? Dekat mana markah dia 3 tu? Yang pertama, awak buat faktor ni. Okay? Awak buat faktor ni. Yang kedua, tulis macam ni. Kita jadikan semua dalam sebutan pula. Penyebut yang sama. Okay? Lepas tu jawapan. 3 markah. Okay? Kadang-kadang soalan macam ni dijadikan 2 markah je. Soal mudah. Okay. Ini ganti. Ganti ni, kalau naik tingkatan 2, tajuk khas dia rumus algebra lah. Kalau yang ni, ganti. Kalau tingkatan 1 je, belajar dekat mana? Persamaan linear. Mana-mana nilai ni, 2 ni awak akan ganti dekat S. Negatif 3 ni awak akan ganti dekat T. Ganti kat sini. So, boleh terus je tulis. Tulislah 3 darab dengan S nilai dia 2 per dengan 5 ganti dengan nilai T adalah negatif 3. Okay. Tolak dengan, yang ni kena hati-hati. Negatif 3, tolak ni adalah tolak tambah tolak tu. Operasi. Ini adalah negatif 3 yang ini. So, negatif 3 kuasa 3. Nombor negatif, kalau kuasa dia ganjil, jawapan dia tetap negatif. Okay? Markah dia 3 Markah dia 3. Awak ganti nilai ni dah 1 markah. K1. Okay? Ataupun kalau paling simple benarnya dia tulis P1. Pengetahuan yang paling basic untuk awak lah. Okay, so awak akan buat 6, 3 darab 2, 6 per dengan negatif 15. Tolak ni adalah negatif 27. Okay? Ni lah awak belajar nombor nisbah. Dalam tu ada negatif positif kan? So, negatif dengan negatif jadi positif. Jadi, cikgu sambung sini Tak muat, cikgu tulis besar. So, negatif 6/15 tambah 27. Boleh je pergi cek kalkulator lepas tu. Cuma kalau soalan pecahan ni, digalakkan jawapan dia pecahan lah. Okay? Boleh letak pecahan tak wajar macam ni. 1/33/5. Kalau awak kira, harap-harap sekejap, cikgu pergi kalkulator mana. Okay? Cikgu bertengah kalkulator. Negatif 6/15 tambah 27. So, dapat 1/33/5 ataupun 26/3/5. Dua-dua diterima. Ni namanya pecahan tak wajar. Ni namanya nombor bercampur. Okay? Dua-dua diterima. Tak ada masalah. Okay, soalan C. Ni 3 markah 3 markah. Okay. 3 markah. 1 cikgu dah tunjuk ni ganti. Yang kedua antara yang ini ataupun yang ini. Tak ada masalah. Last sekali jawapannya lah. Okay. Soalan C. 4 markah. Okay. Soalan C ni 4 markah. Soalan panjang. Cikgu dah pesan kalau soalan panjang, kalau boleh awak tanda sesuatu dekat soalan. Dia kata kotak hitam 6 cm. Tebal dia untuk kotak putih 5 T.
Kalau cikgu biasa tulis macam ni. Ni kotak hitam, ni kotak putih. Takut cikgu lupa, cikgu tulis macam ni. So dia kata kotak hitam ada 16. Okay. Kotak hitam ada 16. Tadi dah 5T. 5T pula. 6S. 6S kotak hitam. Dia ada 16. Kotak yang putih pula dia 5T. Dia kata kotak putih ni bilangan dia adalah 3/8 daripada bilangan kotak hitam. Maksudnya kotak putih ni adalah 3/8 daripada 16. Sebab kotak hitam 16. So dia kata nyatakan jumlah ketinggian dalam sebutan S dan T. Dia nak sambung lah. Susun lah bagi tinggi kan. Tebal kotak ni. Macam orang jual kotak kan. So dia nak susun. So awak kena nampak lah. Yang ni berapa. Yang ni berapa. Kena darab. Okay. Kat tengah dia sebab dia tanya jumlah. Perkataannya clue word dia adalah jumlah. Kalau jumlah tambah. Kalau beza tolak. Okay. Kalau ganda darab. Kalau agihkan, bahagi. Ada clue word dia. Okay? Ada clue dia dekat soalan tu. So, dalam soalan tu lah yang elok pelajar. Tu yang cikgu cakap. Kadang awak salah bukan tak pandai. Salah sebab tak baca soalan. Tengok je. Oh, kena macam ni lah. Jadi dekat sini, ni satu geng. Cikgu letak bracket je. Tak letak, tak apa. Cikgu letak bracket supaya senang nak fikir. Apa benda dia nak buat. Yang ni darab terus. 16 darab 6, 96S. Cikgu pun guna otak je kalau cikgu kira salah betul kan cikgu 8 bagi dengan 8 dapat 1 bagi dengan 8 dapat 2. Okey. 3 darab 2 6 darab 5 30. 30 T. Okey, itu sahaja jawapan dia. Tak ada benda lain. Okey. Kenapa 4 markah? Nanti awak tengok cikgu 2 baris, cikgu 4 markah. Yang pertama awak berjaya tulis yang ini. Okey. Tulis yang ini sahaja 1 markah. Tulis yang ini pula 1 markah. Gabungan kedua-duanya sebab awak faham perkataan jumlah, awak letakkan yang ini. Ayat matematik yang awak tulis ni lagi 1 markah. 3 dah. Dan last kali jawapan dia 1 markah. Dapat kalau ada form 1 dengan form 2 yang join, dapat tengok betul-betul. Cikgu Asparuh dah masukkan link untuk isi kedatangan. Tingkatan 1 dan tingkatan 2, tak kisah tingkatan 1 dan tingkatan 2 mana-mana kelas pun kalau join, tolong masukkan kedatangan, letak kelas awak, letak nama betul. Sebab kami, cikgu-cikgu, kami akan hantar nama kelas awak dekat grup cikgu matematik. So cikgu awak akan tik, awak dah hadir kelas tambahan. Okay? So kalau yang bahagian PBD ke apa bolehlah ekstra. Untuk bahagian tu awak involve benda lain. Kalau bukan kelas murid form 3 kalau biru ni cikgu Nadia ada. Kalau Farabi cikgu Azida ada. Kalau kelas yang lain lah. Kelas cikgu Fatihah ke, kelas cikgu Syuhada ke. Okay. So next. Okay. Soalan nombor 3. Ni benda basic kita dah buat panjang lebar hari tu algebra. Cikgu ulang balik. So, benda basic 4 markah. Dia tanya apakah nilai S. So, cikgu tulis balik yang A ni. 7S sama dengan S tolak 8. Okay. So, 7S tolak S sama dengan negatif 8. 6S sama dengan negatif 8. S sama dengan negatif 8/6. Boleh tak tinggal jawapan macam ni? Tak boleh. Okay. Cikgu bagi tahu siap-siap. Tak boleh. Kena kecilkan jawapan tu, bahagi dengan 2 dapat negatif 4/3. Kalau awak tanya, tak salah pun cikgu, mana jawapan dia? Tak salah. Tapi jawapan untuk matematik kena paling kecil yang boleh. Okay? Nanti awak kata, Kak Tan ni tak ada arahan pun cikgu. Memang macam tu. So, markah dia dekat mana? Markah dia dekat mana? Yang pertama, yang ni. Okay? 2 markah je. Yang pertama, yang ni. Last kali jawapan dia. So bayangkan kalau awak tak jawab yang ni, lepas tu markah je. Rugi kan? So soalan yang kedua. Ni soalan yang kedua. Ni soalan yang kedua. So cikgu darab terus ni pergi sini. Jadi 3T darab 3 sama dengan 7 tolak 5T. Okay? 3 darab 3, 9. 9T tolak jadi tambah kan?
5T sama dengan 7. 9 tambah 5, 14T. Okey? 14T sama dengan 7. Jadi T sama dengan 7 per 14 sama dengan 1 per 2. Okey. Yang ni cikgu nak huraikan sikit. Cikgu tahu ada lagi anak murid yang lemah. Kalau awak faham, ada anak murid saya, dia tolak 7 tolak 5 ni tiba-tiba yang ini 7 tolak 5T, dia tulis 2T. Suka-suka dia je. 7 tu adalah nombor 7. 5T ni maksud dia, 5T negatif 5T ni, maksud dia ni, negatif T, negatif T, negatif T, negatif T, negatif T. Ada tu 5 benda ni. Mana sama dengan 7? 7 ni ada yang ni. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lebih lah. Okay. Mana sama? Ini negatif T, yang ni nombor 1. Tak sama. Jadi tak boleh selesai macam ni. Okay, nampak kalau cikgu tulis tadi S dengan U macam tu. S dengan P. Dia grup lain-lain. Tak boleh. Awak kena faham yang tu sebab tu tak boleh selesaikan. Yang ni pula, okay, cikgu nak terang sikit sebab ada murid masih lagi dia confuse lagi bahagian tu. Okay. Yang ni 9T tambah dengan 5T. Maksudnya T ni ada 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni satu grup. Macam kita belajar tadi kah? Yang ni pula ada 5. T, 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 T. 5. Tambahlah 2 ni. Macam awak belajar tadi kah? Bintang tambah bintang. Smiley tambah smiley. Love tambah love kan? Macam itulah. So jadi berapa? 14. Cikgu nak ingatkan je. Ada pelajaran lupa bahagian ni. Okay? So ingat betul-betul. Okay. Ni cikgu dah revision sikit. Algebra dengan linear. So dapat dah. Markah dia dekat mana? Ni satu markah. Okay. Ni satu markah. Terus jawapan. Kalau tinggal sampai 7 per 14, tak dapat markah jawapan akhir. Okay. Yang ni pun sama. Gantikan saja. Okay. Oh sorry. Yang ni bukan gantikan. Yang ni persamaan serentak. Betul kan? Yang ni persamaan serentak. Okay. Yang ni persamaan serentak. Nampak pendek. Persamaan serentak ni sampai SPM. Sampai SPM tanya pelbagai. Ada ayat panjang, ada ayat pendek. So persamaan serentak ni satu persamaan. Ni satu persamaan. Tak ada pun sebut selesaikan persamaan serentak berikut. Tak ada. Tapi awak kena faham lah. Cikgu tulis macam ni. M tolak N sama dengan 6. Susun elok-elok. 4M. Katalah dia tulis yang ni N tambah 4M. Awak susun elok-elok. M dengan M. N dengan N. Okay. So ni tambah N. Sama dengan 4. Okay. Lepas tu macam biasalah label. Ni persamaan pertama. Ni persamaan kedua. Okay. Cikgu bagi clue dekat awak. Kalau tengok macam ni, ada single, ada yang seorang diri lah. Macam ni N kan, satu je N dia. Dia tak ada 2, tak ada 3, tak payah nak darab pun. Dan dia tambah dengan tolak, eloklah kita hapuskan N. So kita guna kaedah penghapusan. Untuk KSSM ada 3 kaedah. Kaedah graf, penghapusan, penggantian. Okay? 3 kaedah boleh guna. Tapi selalunya anak murid guna 2 saja. Penghapusan ataupun penggantian. Okay? Nak guna masa mana, tengok keadaan. Macam ni, kalau dalam penghapusan masih ada penggantian sikit. So dalam ni, dia tolak dengan tambah. So kita nak hapuskan N. Ni kita nak, cikgu tulis kat tepi ni. Kita nak hapuskan N. Okay, penghapusan lah. Hapuskan N. So maksudnya bila kita nak hapuskan N, bila simbol ni tambah dengan tolak, so kita akan buat operasi tambah. Jadi cikgu tulis. Persamaan yang pertama tambah persamaan yang kedua. Dia jadi apa? Macam awak tambahlah 32 tambah 16. Yang ni tambah dengan yang ni tambah dengan yang ni. Macam tu lah. Jadi 4M tambah dengan M. Macam cikgu kata 4M. M. Tambah lagi dengan M. 1M. So 1, 2, 3, 4, 5. 5M. Okay? 5M. Lepas tu tolak N tambah N. Okay. Kita orang kita bayar RM1 habis kan. Kalau yang lemah dia boleh letak kat depan pun. Okay. Dia boleh letak yang ini. Alamak, terconting banyak. Dia tak boleh faham pula.
Okey. Yang ini untuk pelajar yang ni cikgu huraikan untuk kalau ada pelajar yang lemah lah. Tolak N tambah N ni sama juga dengan N tolak N. Sebab yang ini duduk kat depan kita tak pernah tulis. Jadi habislah. Jadi jawapan dia yang ni tambah dengan yang ni. 10. M sama dengan berapa? 10 bahagi 5 dapat 2. Okey? Dapat 2. Lepas tu gantikan nilai M yang kita dah dapat tu. Okey? Kalau nak tulis ayat elok macam ni lah. Gantikan. Okey? M sama dengan 2. Nak ganti dalam mana? Ganti dalam ni pun boleh. Ganti dalam ni pun boleh. Cikgu ganti dalam persamaan 2. Okey? Cikgu ganti dalam persamaan 2. Kalau dalam point itu tak boleh tulis pendek-pendek ni. Dalam ni boleh penuh lah. So akan jadi 4. Nilai M adalah 2. Tambah dengan N sama dengan 4. Kalau nak ganti dalam 1 pun tak ada masalah. Jadi 4 darab 2, 8. Jadi N sama dengan 4 tolak ni 4 darab 2, 8. So dapat negatif 4. So 3 markah dekat mana? Okay. 3 markah dekat mana? Yang pertama awak selesaikan yang ni. Ni M ni 1 markah. Ganti ni 1 markah. Jawapan ni 1 markah. Ni simple je. Persamaan serentak yang mudah. Okay. Yang bawah ni masih persamaan serentak. Hasil ni yang bawah ni Kalau awak tengok yang ni memang linear lah. Ni linear biasa. Ni persamaan serentak agak mudah. Okay. Yang ni agak sukar. Okay. Kena baca betul-betul. Hasil tambah 2 nombor. Okay. Hasil tambah. Ni perbezaan. 2 nombor. Dia tak bagi nombor apa. Katalah kita guna X dengan Y. Nombor tu kita guna X dengan Y. So cikgu tulis. Hasil tambah 2 nombor. X tambah Y sama dengan 31. Ni baru beres ayat ni. Perbezaan antara 2 nombor 87. Tulis je. X tolak Y sama dengan 87. Bila dah tulis yang ni, awak nampak macam ni jugalah. So, boleh nak selesaikan. Ni label persamaan 1. Ni label persamaan 2. Okay? Sama buat macam cikgu buat. Macam kita nak buat bentuk lazim, garis. Senang, kan? Lepas tu kita nak hapuskan Y. Jadi kita tulis persamaan 1 tambah persamaan 2. Okay? X tambah X. 2X. Y. Ni senang je. Y tambah negatif Y. Tentulah kan? Sebenarnya. So jadilah Y tolak Y. Dapatlah kosong. Habislah Y tu. Jadi 31 tambah 87. 1 tambah 7, 8. 3 tambah 8, 118. Jadi X sama dengan 118 bahagi 2 dapat 59. Okay. Dapat 59. Dah dapat 59, gantilah. Kalau yang ni, cikgu galakkan ganti kat sini. Okay. Ganti dekat persamaan 1 sebab Y ni positif. Tadi pun cikgu ganti dekat. Dia gerak ke? Sudah, dia keluar balik dah. Okay. Okay. Dia, apa? Kita ganti dekat yang positif So, jadi, ayat elok lah. Gantikan X sama dengan 59 dalam persamaan 1. Kena letak yang bulat ni. Kalau awak letak 1 saja dah jadi nombor 1. Yang ni memang simbol khas untuk orang matematik. Bukan saja-saja cikgu Rosita cipta ke, cikgu Maths mana-mana cipta ke tak memang macam ni. Awak sampai you pun macam tu. So awak akan tulis X 59 tambah dengan Y sama dengan 31. So Y sama dengan 31 tolak 59. Sama dengan, habis kalkulator kat cikgu pun. 28. Negatif 28. Dah dapat jawapan dia. Okay. Kalau awak nak tulis lawa-lawa boleh je. X sama dengan 59. Y sama dengan negatif 28. Ni budak baik lah. Okay. Budak baik lah boleh tulis macam tu. Laju sangat ke? Okay. Boleh Dah 2 cikgu tunjuk persamaan serentak yang mudah. Sebab yang ni kan kita ulang kaji form 1. Nanti bila buat yang berikutnya yang masuk yang susah sikit lah.
Okay. So, dah dua. Bahagian ni pusat masa letak settle. Soalan yang berikutnya. Allahu Akbar. Kenapa tak boleh naik? Tak ya. Saya ni. Sekejap cikgu keluar masuk balik This card. Inilah kerja cikgu. Kau suruh apa tadi? Inilah kerja cikgu. Dah lepas ke? Sudah. Okey. Soalan nombor 4 betul ke? Okey. Soalan nombor 4. Kalau siapa ada printer, print lah buat tulis elok-elok. Kalau tak pun, salin lah. Salin jawab. Bila salin, tangan yang menulis tu, dia inform dekat otak kita. Okay? Tu connection dia. Kenapa kena buat latihan? Kenapa kena tulis? Tak boleh dengar je cikgu hari ni. Cikgu pun kalau lama tak buat latihan, naik sekolah lupa nak ajar awak macam mana nanti. Okey, yang ni ketaksamaan linear. Okey, cikgu ulang. Ada pelajar bila nampak je lambang ni, lambang ni, lambang ni, lambang ni, dia dah fobia dah. Okey? So, macam ni sebenarnya. Kalau cikgu tulis A sama dengan 2, memang nilai A tak ada nilai lain. 2 sahaja. Tapi kalau cikgu tulis A kurang daripada 2. So, maksudnya nilai A ni boleh jadi 1, boleh jadi 0, boleh jadi negatif 1. Tapi dia mesti kurang daripada 2. Tu maksud dia. Kalau cikgu letak lambang ni pula, maksud dia A ni boleh bernilai 2 juga. So, nilai A bermula dengan 2. Kalau ada lambang ni lah, begitulah seterusnya. Kalau cikgu tulis A lebih besar daripada 2, maksudnya A ni nilai dia bermula dengan 3, 4 dan seterusnya. Kalau cikgu letak yang ni, nilai A ni termasuk dengan 2. Itu je. Awak kena faham yang tu je. Kalau ada lambang ni, ketaksamaan inequalities, maksudnya jawapan ni biasanya lebih daripada 1. Okay? Tak mustahil jawapan 1 Tak mustahil jawapan 1. So, kita nak buat yang ini. Kalau nak buat yang ni, cikgu ingatkan, kalau boleh, yang ni kita bawa pergi sebelah sana. Okay? Awak jangan faham semua huruf kena kiri, tak semestinya. Okay? Cikgu tulis balik. So, akan jadi 13. Yang 8 ni kita bawa pergi sebelah sini. Sama macam linear. 13 tolak 8. Lambang ni biar je. Lambang ni biar macam ni. So, negatif 4P. Alamak. Sorry, cikgu salah. Cikgu salah soalan. Sekejap Soalan susah cikgu pergi buat susah, senang buat soalan. Okay. Terbalik yang ni. Yang ni pilih sini So, jadi negatif 3P, tambah dengan 4P. Okay, ni negatif Yang ni pula lambang dia sama. 8 tolak 13. Okay. Okay. Yang ni 13 ni nombor pergi sebelah sini. Ni huruf pergi sebelah sini. Okay. So, 4 samalah. Hutang RM3, bayar RM4. Maksudnya kita ada baki lagi RM1. Jadi tinggal P. P sama dengan berapa? 8 tolak 13, negatif 5. Ada RM8, hutang RM13. So, hutang kita ada lagi 5. Ini jawapan dia. Kalau cikgu katalah cikgu tambah soalan dia. Apakah nilai paling besar bagi P? Nilai maksimum bagi P. Untuk soalan ni, kalau cikgu tambah. Apakah nilai maksimum bagi P? Awak tahu nilai P ni bermula dengan negatif 4. Okay. Salah dah. Sorry. Bermula dengan negatif 6. Macam mana nak kena pasti? Ni garis nombor. Okay. Gerak sini sikit Ni garis nombor. Okay. Ni 0. 1, 2 dan seterusnya. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Negatif. Okay. Ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay. Maksud dia P ni kurang daripada yang ni. Kurang dia kena pergi belah kiri. Kurang daripada ni. Alamak salah. Okay. Kurang dia kena pergi belah sini. Kalau awak lukis lambang ni, lukis macam ni kan, donat kan. Sebab dia lambang ni. Kalau lambang yang ni, ni. Cikgu sebut kan, sekoduk kan. Solid macam tu. Kalau yang ni donat. Jadi maksud dia, nilai dia yang paling besar selepas negatif 5 adalah negatif 6. Ni nilai paling besar dia. Okay? Tu kena faham betul-betul.
Nanti awak tanya cikgu, soalan dia tanya apa? Soalan dia sampai sini je. Okay. Cikgu selitkan sikit lah. Okay, kita dah mula dengan sudut. Bila soalan sudut, cikgu minta dengan pelajar tengok betul-betul apakah information tersirat dalam soalan sudut. Okey, ayat cikgu. Apakah information ataupun maklumat tersirat dalam sudut? Okey, soalan ni. Kita tanya apakah nilai Y? Nilai Y kat sini. Tetapi information dia cakap A, B, C, C, D, E garis lurus. Bila dia sebut garis lurus, sudut pada satu garis lurus yang ni. 180 darjah. Dia nak cakap dengan awak yang tu lah. Dia nak cakap sudut pada satu garis lurus adalah 180 darjah. Dia tanya Y ni berapa. Jadi kita selesailah yang ni. Jadi yang ini untuk garis ni A, B, C ni kita tulislah. 6X tambah 3X sama dengan 180. Sebab sudut pada satu garis lurus. Jadi 9X sama dengan 180. X sama dengan 180 bahagi dengan 9 dapat 20. Soalan dia tanya Y. Jumlah ni pun 180 juga. Sudut bersebelahan, sebelah-sebelah. Jadi awak akan tulis 6X tambah 4Y sama dengan 180. X dah ada nilai. Gantilah. 6 darab 20 tambah dengan 4Y sama dengan 180. Ni pun linear. Sebab tu cikgu cakap linear kena tip-top dalam kepala. Sikit-sikit hari-hari buat dapatlah punya. Okay. Jangan fikir orang yang dapat A UPSR tu dia akan kekal A kalau dia kurang latihan. Okay. Kalau dia born to be tu lain macam. Okay. Untuk KSSM ni memang kena betul-betul buat latihan. Jadi yang ni nilai dia 120 tambah 4Y sama dengan 180. Cikgu saja tu tulis panjang nak bagi awak faham pergerakan dia. Sama dengan 180 tolak 120. So, baki dia adalah 60. Betul ke cikgu kira? Ke cikgu salah kira ni? 40, betul 60. Betul? Dapat 60. Ingat aku salah. Y sama dengan 60 bagi dengan 4. Jadi, Y sama dengan 15. Okay. Awak tengok cikgu tulis panjang sebab ada bahagian tak perlu tulis. Okay. Kalau yang ni 3 markah, dapat markah kat mana? Yang pertama cari nilai ni. 1 markah. Yang kedua berjaya tulis ni. Atau terus ganti kat sini. Ni salah satu. Okay. Salah satu. 1 markah dan akhir sekali jawapan dia. Macam mana kita nak pastikan jawapan kita betul? Cuba buat test. Awak ganti tengok kat tempat ni. Contoh dia awak ganti kat sini lah. Ganti kat sini. 6 darab dengan 20 tambah dengan 4 darab 15. 6 darab 20, 120. Tambah dengan 4 darab 16, 60. Betul 180. Betul lah awak kira ni. Tu cara dia. Dalam periksa memang tak payah check. Tapi daripada awak melahu tidur kan. Ada orang jawab mat tidur. Biar awak check balik jawab awak betul ke tak. Ni cara dia. Okay. Kalau dalam peperiksaan pendek je. Yang ni pun. Alamak. Jadi lagi ke? Aduh. Jalan pula. Allah Akbar. Cancel. Okay. Sudah. Aduh. Sorry lah ya. Aduh. Hai. Tak nak buat astagfirullahalazim. Sekejap lagi tak tengok cikgu ni buka tutup pening kepala kita orang. Tak apalah. Pening sikit kan. 6. Dan habis kan. Muka surat dia dah hujung dah ni. Okay, ni dah. Okay, yang ni. Yang ni. Okay. Dalam ni ada 2 garis selari. Okay. Dalam ni ada 2 garis selari. Pelajar kena faham konsep garis selari. Yang bentuk F ke. Kan. Bentuk Z ke. Bentuk yang ni ke. Kan. Ni sama dengan ni. Ni sama ni 180 kan.
Bentuk ni kena ingat Satu kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Kira betul-betul. Okey. Yang belum lagi isi kedatangan, tolong isi kedatangan. Okey. Yang ini yang pertama. Okey, yang pertama. Kalau awak tengok, kita nak dapat nilai dia berapa, dia tanya, apakah nilai C dengan D? Ni yang 3 C dengan D. Dia nak C dengan D je. Jadi kita kena cari apa nilai C, apa nilai D. Yang paling mudah kita cari nilai C dululah. Kita nak cari nilai ni. Okey? Kita cari nilai ni. Yang ni, sudut ni, cikgu conteng ni, adalah 180 tolak 44. Kita guna konsep ni. Sudut pedalaman. Okey? Kita guna konsep ni. So, kita dapatlah nilai dia. PC calculator dapat 136. Sudut ni Sudut ni 136. So kita nak cari pula 3D. 3D ni sama dengan berapa? Okey, 3D ni sama dengan berapa? Bukan. Sorry. Tersalah pula. Kita belum dapat lagi C. Kita baru dapat yang ni. Kita baru dapat ni. Belum dapat C lagi. Jadi C sama dengan sudut pada satu bulatan 360. Okey. Tolak dengan 104. Tolak sudut ni. Tolak sudut kita cari ni. Tolak dengan 136. So kita dah dapat dah nilai C. Nilai C tolak kalkulator dapat 120. Okey. C dah dapat. Nak cari nilai D pula. Nak cari nilai D pula. Okey. Nilai D tu berapa? Nilai D tu berapa? Cikgu sambungkan Cikgu nak padam ni sekejap sebab cikgu nak conteng. Cikgu nak bagi awak nampak dari mana datang nilai D ni. Okey. Cikgu nak sambungkan garis ni. Okey. Cikgu sambungkan garis ni straight straight. Ni pun cikgu boleh sambung asalkan straight lah. Asalkan straight. Okey. Asalkan straight. Kalau awak tengok. Okey. Kalau awak tengok. Sudut ni maafkan. Cikgu garis. Sorry cikgu garis tak straight. Ya. Kalau nak betul-betul ni. Macam mana nak garis straight sekejap sekejap. Allah. Tak boleh padam. Padam. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tak boleh padam? Aduh. Apa pasal jadi macam ni pula ni? Tak boleh padam. Tak boleh tulis. Sekejap Hang. Sekejap cikgu sekejap. Kejap cikgu. Saya pula panggil saya cikgu. Sekejap Astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa jadi banyak kali sangat hari ni? Okey. 11. Okey. 12. 13. 15. Salah ajak ke? Astagfirullahaladzim. Okey. Ulang balik. Ni. Macam mana nak garis dia bagi nampak je Ni. Okey. Sebenarnya. Kalau awak gariskan betul-betul. C ni sebenarnya sama dengan 3D. Okey. Dia akan jadi. Ni sebab dia kalau tarik ni pun. Awak akan nampak macam ni lah. Nampak bersilang macam ni. Okey. Tapi sebenarnya. Dia akan jadi. Sudut ni. Sekejap Cikgu nak lukis ni je. Tengok Selari dia dua-dua kena guna. Ni selari. Ni selari. Okey. Yang pertama nilai ni. Ni kalau ni. Cikgu nak lukis nak bagi awak nampak ni. Ni nilai ni. Ni kita dah dapat tadi 136. Okey. Sekejap. Ni Z136. Ni. Kalau awak garis. Ni kalau awak tengok Ni kalau cikgu sambung ni selari. Ni dua-dua ni selari. Kalau awak tengoklah ni. Okey. Ni guna pen merah nak bagi awak nampak. Pen merah. Double atas dia. Ni. 1, 2. Sampai sini Yang ini sudut ni akan sama dengan yang ini. Okey. Tu satu. Lepas tu tarik sampai sini. Jadi. Ni juga. Akan sama sebab ni
Ni selari. Cikgu tunjuk ni selari. Okay. Bila ni selari ni yang cikgu conteng ni. Ni sama dengan nilai ni. Dapat? Kalau cikgu besarkan. Cikgu besarkan. Allah, salah pula. Tukir besar pun. Cikgu ulang balik. Takut awak tak nampak. Kenapa C tu sama dengan ni. Cikgu ulang balik nak bagi awak nampak. Okay. Cikgu ulang balik. Ini kalau cikgu tarik macam ni sebab dia kecil. Besarkan balik. Tak boleh besar lagi dah. Okay. Ni dengan ni. Okay. Ni patutnya bertemu lah. Ni dengan ni selari. Okay. Jadi cikgu tunjuk. Sudut ni. Ni Z Ni. Guna biru. Tadi guna merah kan guna biru. Ni. Dapat tak Z tu? Ni dengan ni. Ni dengan ni nilai dia sama. So bawa ke sini. Okay. Ni dengan ni. Ni Z ni. So nilai ini adalah sama dengan nilai ni. Z ni. Okay. Atau Z pula. Sudut sepadan ni. Sudut sepadan ni selari. Sudut sepadan ni. Sudut ni sama dengan sudut ni. Jadi secara tak langsungnya C ataupun 3D ni sama dengan C. Tadi C kita dah dapat dah. C sama dengan, cikgu kira tadi kan. C sama dengan 360 tolak dengan yang ni 126. 136 tolak 104. So dapat 120. Okay. So awak akan tulislah 3D. So sangat pula. Okay. 3D sama dengan 120. So D sama dengan 120 bahagi dengan 40. Dapat 30. So jawapan dia T tambah D sama dengan 120 tambah 30. Dapatlah 150. Cuma lukisan ni nak lukis betul-betul tak berapa nak jelas sangat. Okay. Tapi itulah setakat yang mampu cikgu tunjuk tu memang akan guna konsep yang mula-mula. Tiga-tiga konsep ni guna. Mula-mula yang ni nak dapat ni kita guna konsep ni. Okay. Allah terbalik pula tukis. Okay, yang mula-mula guna konsep ni. Allah Akbar. Guna konsep ni. Sudut ni dengan ni. Lepas tu cikgu guna konsep selang-seli. Okay, Z. Sudut ni sama dengan yang ni. Lepas tu cikgu guna sudut sepadan. Macam ni kan. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ni. Tiga-tiga cikgu guna dalam ni. Okay. Sudut ni kena tengok betul-betul ya. Sudut ni kalau dalam periksa, tak pandai nak tulis jalan kerja, kena labelkan dekat sudut. Satu markah dekat label tu selain daripada jalan kerja. Okay, soalan muka surat 14, sudut saja-saja. Okay, kena faham betul-betul sudut untuk form 1, tanya dekat form 3. Sambung dia dekat form 3 tu, tangent je. Okay, yang ini. Dia bagi sisi ni sama panjang. Jadi, automatik sudut ni sama. Okay, automatik sudut ni sama. Nak dapat sudut yang ini, 180 tolak 108. Okay, dapatlah yang ni 72. Sini pun dapat 72 juga sebab dia mesti sama. Sebab sisi ni sama. Okay, so boleh dapat S. Allah, besar pula. S sama dengan, Allah Akbar. Kenapa jadi macam ni? Allah akan buat soalan. Sorry lah ya. Aduh. Nanti saya belajar lagi. Kenapa tak nak bagi keluar macam tu? Go to. Okay. Okay. Cikgu conteng balik. Ni 72. Ni pun 72. Dari mana nak dapat 72 ni? 180 tolak 108. Okay. Jadi awak nak dapat S. S sama dengan 180 tolak 72 ada 2 kan? So dapatlah 180 tangga kereta pun boleh. Terus dapat 180 tolak 72 dapat 180 tolak 144 dapat 36. Okey. Dia bagi 3 markah. 3 markah kat mana? Yang pertama, kalau awak tunjuk pengiraan ni 72 pun okey. Ni 1 markah dah 72 ni. Lepas awak tulis yang ni, terus jawapan 3 markah. Katalah awak tak pandai nak label-label. Kalau tak pandai kat label-label, cara nak tulis jawapan lengkap tanpa label. Okey? Tanpa label kena tulis macam ni. S. Ni tanpa label sama dengan 180. Kenapa 180? Jumlah sudut dalam segitiga 180. Okey? Jumlah sudut dalam segitiga 180. Tolak dengan
Ni kena letak kurungan. Saya letak sepadan. Nanti jadi lain. Okay, tolak dengan. Awak nak tolak dua ni lah. Okay, awak nak tolak dua ni. Nak tolak dua ni. Yang pertama awak kena tulis 180 tolak 108. Yang ini. Okay. Bila awak dah tulis yang ni. Awak dapat 100. Yang ni dah dapat 72. Okay. Tapi awak kena darab 2. Kena tulis darab 2. Terus dapat jawapan dia. Okay. Sama juga. Tulis macam ni pun boleh. 180 tolak dengan 144. Sama dengan 36. Tulis macam ni boleh. Tulis macam ni pun boleh. Kalau awak tanya cikgu, cikgu suka yang mana? Cikgu suka yang ni. Label kat gambar rajah. Bila label kat gambar rajah, confirm pelajar ni faham. Okay. Yang berikutnya. Heptagon. Kalau hex 6, kalau hep 7. Okay. Ni 7 sisi. Nak tahu 7 ke tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So dia tanya X, Y, Z. Awak kena kira dululah. Jumlah sudut dalam ni. 7. So awak kena kira. Guna rumus untuk kira jumlah sudut dalam. Jangan lupa. N sama dengan 7. Jadi 7 tolak 2. Jangan lupa rumusnya. Darab dengan 180. Kena letak kurungan. Tekan kalkulator pun kena letak kurungan. Nanti jawapan dia jadi lain. Okay. So 5 darab 180. 900. Okay. Lepas tu dia tanya yang ini. Dia tak suruh cari X apa, Y apa, Z apa. Dia tanya 3 ni. So kita tulislah. X tambah Y tambah Z sama dengan 900 tolak ni 130 tolak ni 141. Alamak. Terguna line. Okay. Tulis kat bawah Tulis kat bawah tak muat. 900 tolak 130 tolak 141 tolak dengan ni 142 tolak dengan ni 100. Okay. Di samping awak confident je tulis ni, awak kena ingat. Bila ada 7 sisi, kena ada 7 sudut. Sudut dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, cukup. Picit je kalkulator. Terus dapat jawapan dia. 900 tolak ni. Okay. Dapat 387. Nak letak darjah pun okey. Tak letak pun okey. Tak ada masalah. Okay. Cuma markah 3 tu di mana? Yang pertama yang ini. Yang ini. Aduh, jadi lagi. Benda saya dah tekan benarnya ni. Astaghfirullahaladzim. Okay. Dua muka surat lagi. Kena keluar lagi. Ni Awak tengok jadi awak kena satu markah dekat 900 sama ada dekat 900 kira atas ni. Ataupun 900. Dia jadi lain lah. Mak, oi mak. Back. Okay. Dah jadi 900. 900 ataupun 900 dekat kawasan ni kawasan awak kira tu. Saya minta maaf. Tak datang tu. Okay, muka surat 13, 14. Dan. Okay. Dah 14 dah. Ni pula. Penatnya buka masuk. Nanti kena belajar lagi lah. Guna alat ni, cikgu ni maklumlah. Okay. Soalan yang ke-6. Tajuk dia perimeter dan luas. Okay. Ni Cikgu yang C tu. Apa yang? C atas. C atas. Yang mana satu? Dalam rajah WXYZ ialah sebuah trapezium. Ya. Allah, sorry. Sorry. C. Thank you, Amir. Okay. Dalam rajah, cikgu tak perasan pula C tak jawab. Dalam rajah WXYZ, ni trapezium. Okay. Dalam ni juga diselitkan garis selari. Bila garis selari, dia sebut. Okay, ni selari Ni selari. Ni selari. Okay. Dia sebut ni selari. Dan ini trapezium. Bila dia sebut ni selari, maksud dia garis ni selari. Okay. Jadi, nilai ni
Ni sudut ni dengan sudut ni sama. Sebab dia bentuk Z macam tu. Okay, dia bentuk Z macam tu. Yang ni sama dengan ni. Ni garis lari kan? So kena ingat yang tu. Jadi dekat sini awak dah nampak dah. C sama dengan 34 tambah. Dia buat ni sama. Yang ni B, jadi automatik yang ni pun B. 34 tambah B. C ni kita dapat yang tu dah. Kita nak cari B sekarang ni. Okay. Kita nak cari B. Padam ni baca contoh banyak tak? Okay. Kita nak cari B. Automatik B ni awak nampak ni dah ada 90 kan? Jadi sini pun B. Sini pun B. Jadi 2B tambah dengan 90 sama dengan 180. Ni ayat proper lah untuk jawab. Sebab ni jumlah sudut dalam segitiga. Jadi 2B sama dengan 180 tolak 90 dapat 90. B sama dengan 90 bagi 2, 45. Okey. Sebab dia tanya nilai C, nilai B. Dah dapat dah nilai B. Jadi C sama dengan 34 tambah B. Kan? Jadi kita nak dapat nilai B. Kalau tulis macam ni, susah nak kira. Letak balik. Letaklah macam ni. 34 tambah B sama dengan C. C kita... cikgu salah apa? Allahuakbar. Apa cikgu mabuk ni? Nampak sangat cikgu belum makan tengah hari. Kan? Tak ada nak belanja cikgu kan? Gurau je. Okey. 3. C sama dengan 34 ni tambah B. So sama dengan 34 tambah B kita dapat nilai tu 45. So dapat 59, 79. Okey. 4 markah kat mana? Okey, 4 markah kat mana? Yang pertama yang ni lah. Salah satu yang ini atau yang ini. Dua-dua boleh terima, tak ada masalah. Lepas tu jawapan dia 45. Lepas tu ganti ni 1 markah, ni 1 markah. Okey. Soalan 6. Soalan 6 adalah soalan selesaikan perimeter. Okey, perimeter. Yang pertama nilai yang dia bagi dalam ni ada terselit teorem Pythagoras. Okey. Cikgu panjang FG. FG sama dengan 42 tolak 17. Okey. Cikgu tulis kat sini sebab cikgu nak conteng dekat diagram ni payah sikit. So dapat 42 tolak 17, 25. Okey. Lepas tu dia bagi yang kedua HI. Yang ni dia dah bagi. HI ni Yang ni 17. Dia bagi Cikgu. Ya. 42 ni daripada mana? Yang mana yang? 42? 42 tu. 42 ni diberi. 42 ni diberi. Dia bagi ni kan? So cikgu label boleh? Jadi right. yang cikgu cari ni yang ni. Jadi maksud dia 42 tolak 17 tak yang ni dah panjang ni. Boleh Okey. Lepas tu yang ini panjang ni. Panjang DG ni sama dengan panjang ni lah. 22 ni. 22 tolak 11. Dapat 11. Okey. Panjang ni pula 42 tolak dengan 15 sama dengan 27 ke? Betul 27. Okey. Dah dapat dah nilai yang tu. Ada lagi tak nilai yang kita tak kena cari? Allah Akbar. Nilai ni dah ada 11. Allah. Apa salah ni jadi macam ni? Saya tekan apa sebenarnya? Tahu tak boleh tulis lagi ni. Aduh. Cek Allah Akbar. Yang kat saya. Aduh. Sekat. Serius. Itulah. Cikgu lapar nanya. Okey. Okey. Ni dah dapat nilai. Allah, kena tulis semula. Tak apalah. Kalau kalian
Cikgu tulis je. Kalau perimeter tambah dengan DI tambah dengan IH, okay, tambah dengan HB. Lepas tu cek betul tak kita tulis ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, betul. Tu cara dia tak nak buat silap. Tak ada markah tulis yang tu tak. Yang ni ada markah. Lepas tu BE ada dah 17. Tambah dengan EF ada dah 11. Tambah dengan FG tadi cikgu kira dapat apa? 25 25. Kalau salah kita tahu cikgu main tulis je ni. GD sama dengan 11. Tambah dengan DI sama dengan 27. Harap-harap ingatan saya okey lagi lah. Tambah dengan IH dia bagi ni. Ni 17. Tambah dengan HB 22 tolak HB 11. Tambah dengan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey cukup. Pergilah kalkulator. Dapat nilai dia. Okey. So jawapan dia kalau betul saya tulis ni jawapan dia 122. Nak tulis unit boleh? Tak nak tulis unit boleh. Okey. Yang ni markah dia kat mana? Yang pertama memang jawapan dia komponen dapat. Yang kedua tulis ni. Okey. Tulis ni. Tetapi sekiranya dua-dua ni awak salah, dia akan tengok ada tak awak cari nilai yang ini atau yang ini atau yang ini. Okey? Sebab yang ni mudah. Yang ni memang nampak ketara lah yang ni. Yang bahagian-bahagian yang agak loose sikit tu lah. Dia bagi kat itu. Salah satu. Kalau bahagian yang ini atau yang ini awak tak berjaya buat. Okey? Muka surat last. Nanti baru cikgu nak baca soal jawapan bahagian A. Okey? Jawapan bahagian A tu kalau siapa buat tak mesej mesej cikgu masing-masing. Okey? Atau mesej saya pun tak apa. Dalam darjah PKN. Okay. PKN ni segi 4 sama. Okey, ramai dalam sekitar dalam lama penat kan? Okey. Dalam darjah PKN segi 4 sama, PQT garis lurus. PQT yang ni garis lurus. Okey, dia kata yang ni segi 4 sama. Bila segi 4 sama, cikgu galakkan anak murid buat macam ni. Jadi menunjukkan yang ni pun 9. Bila yang ni 9, automatik yang ni 11. Okey? Yang ni pun 9. Dia cakap segi 4 sama. Okey. Jadi dia tanya berapa luas yang ni. Luas yang ni dah dapat. Sebab segi 4 sama. Okey. Luas kalau cikgu kira PQRS. Luas PQRS sama dengan 9 darab 9. Dah dapat dah 81. Tetapi nak kira yang ni. Yang ni trapezium lah. Yang ni trapezium lah ni. Ni trapezium luas. Trapezium. Setengah darab garis. So tekan kata dapat 1, 2, 3. Okey. Akan dapat 104.5. Okey. Tekan kata betul Jadi jumlah semua, jumlah luas semua. Jumlah luas sama dengan 81 tambah 104.5. Dapatlah 185.5. Kalau nak letak unit boleh sentimeter persegi. Okey, 3 markah dekat mana? 1, 2 jawapan. Katalah awak tak kira macam ni, awak tak kira macam ni. Tapi awak tulis macam ni. Terus kat sini. Sebab dia nak jawapan ni, jangan jawapan ni. Tak ada masalah. Sebab 3 markah. Okey. Soalan akhir. Akhir kan? Okey, akhir kan? Okay. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, dia bagi perpuluhan. Kalau baca sampai habis, dia nak jawapan dia. Cikgu selalu bila cakap dengan awak, tanda dia nak apalah sekali. Takut awak tertinggal. Dia sebut dua-dua ni segitiga bersudut tegak. Okey. Apa yang dia bagi, kita isi. Dia kata RS. Ni RS RS ni 13.2. 13.2. Okey. So kita sekarang ni kita nak cari ni cikgu lukis balik segitiga ni nak bagi awak nampak segitiga yang ni. Cikgu lukis balik.
ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah P. Yang besar, segitiga yang besar. Yang ni 39, yang ni 15. So, kita carilah yang ni. Nak cari luas, tak boleh tikuskan tu. Nak kena cari yang ni. Jadi PQ kena layan Pythagoras sama dengan square root punca kuasa 2. 39 kuasa 2. Tolak 15 kuasa 2. Kita dapat apa? 10 kot. 36 eh? Kita dapatlah tinggi yang ni 36. Ataupun sini 36. Okay. Yang ni pula, segitiga dia macam ni. Ini R, ini S, ini T. Yang ni dia bagi 15. Yang ni dia bagi 13.2. Awak kena cari nilai ni sikit luas. Okay. Jadi kita pilih ST sama dengan square root of punca kuasa 19 kuasa 2 tolak 13.2 kuasa 2. Awak akan dapat sebab dia nak 40-an. Sampai dari awal lagi terangkan 1/40. Orang kalkulator akan dapat 7.1 kan. Awak tulis je 7.1. Sebab dia nak 1/40. Jadi luas kawasan beloit sama dengan luas yang besar tolak dengan luas yang kecil ni. Awak boleh tulis lah. Jadi kawasan beloit sama dengan luas segitiga PQR tolak luas segitiga IRS sama dengan 1/2 darab dengan ni darab dengan ni 36 darab 15 tolak 1/2 darab dengan ni tinggi dia 13.2 darab kita cari ni yang kita cari ni 7.1. So ini akan dapat 170 tolak dengan yang ini lepas awak bundakan akan dapat 47. So dapat dalam jawapan dia 220.1. Habis kan. Okey, 3 markah kat mana? Markah penuh dia sebenarnya luas segitiga tu, luas segitiga dan jawapan akhir. Tetapi seandainya awak buat awak tempat kira yang ni atau awak kira 36 ni, satu markah akan diberi. Okay. Kata yang itu salah. Itu dia betul. Okey, jawapan untuk bahagian tak lama kan cikgu tahu. Jawapan untuk bahagian A nanti semua juga kaedah dalam kelas, boleh sebab kalau awak nak tanya yang bahagian A, tanya je. Lepas ni lah bukan ni. So cikgu nak ingatkan jangan lupa Cikgu Hanul dah bagi belum flip kat ni. Nota. Belum. Cikgu sekali lagi.